Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسد سائر عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muslimin dan juga muslimat sidang jemaah, penonton video yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat, pelbagai jenis nikmat dunia yang dengannya dapatlah kita beramal, yang dengan kenikmatan-kenikmatan itu dapat kita gunakan untuk menjalankan kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia yang merupakan jambatan untuk menuju alam akhirat. Pada rakaman kali ini, insya-Allah, ini merupakan rakaman yang pertama untuk khususnya untuk surau Asy-Syakirin Taman Legenda Suria dalam pelajaran ataupun dengan pengajian kitab, dalam pengajian kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, pengajian fiqh yang sebelum ini merupakan rakaman sebelum bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan kita ada buatkan kuliah ringkas ataupun tazkirah di surau. Namun begitu pada bulan Mei ini, pada bulan 5 ini perlu membuat sesi rakaman kembali. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya masjid dan surau kita dapat diimarahkan, dapat dihidupkan kembali sebagai menghidupkan tempat yang paling mulia, sebagai memenuhkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, dengan solat, doa dan juga munajat kepada Allah. Daripadanya lah, iaitu daripada rumah-rumah Allah di dunia ini akan keluarnya rahmat, keluarnya bantuan, datangnya bantuan kepada orang-orang Islam dan juga datangnya keselamatan dan keamanan di dunia ini, insya-Allah. Pada pengajian sebelum ini kita telah pun selesai membacakan dan juga bermuzakarah tentang rukun-rukun solat, iaitu perkara-perkara yang wajib dilakukan, sama ada dari segi rukun qauli, rukun bacaan seperti takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, memberi salam, ataupun rukun fi'li, perbuatan seperti rukuk, sujud, berdiri, dan dilengkapi dengan rukun yang terakhir iaitu tertib, iaitu rukun ke-13. Kalau dalam turutan kitab ini, rukun yang ke-13 iaitu melakukan dengan teratur apa yang telah disebutkan, iaitu yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Kalau dalam rakaat yang pertama contohnya takbiratul ihram, kemudian menyusul selepasnya membaca surah Al-Fatihah, kemudian rukuk, sujud, rukuk tumakninah, rukuk i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, kemudian qiyam kembali. Bersama dengan membaca surah Al-Fatihah adanya rukun qiyam. Jadi begitu jugalah kalau dalam wuduk juga, dalam ibadah wuduk adanya rukun yang disebut sebagai tertib
iaitu anggota dahulu didahulukan membasuhnya dan kemudian dikemudiankan. Jika berselang ataupun tertinggal, perlu kembali semula kepada yang tertinggal tersebut. Contohnya seseorang yang selesai membaca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah, sepatutnya rukuk tetapi terlupa terus turun sujud, maka dia perlu naik kembali untuk melakukan rukun rukuk, kemudian i'tidal dan barulah sujud semula. Dan di hujungnya, kerana terlupa itu, kerana tertinggal itu, maka dia akan buat sujud sahwi. Maka kita masuk pula pada satu bab yang baru ataupun perkara yang baru, iaitu perkara sunat menunaikan sembahyang. Ada disebutkan di sini dua perkara yang sunat dilakukan sebelum sembahyang, iaitu satu ibadah yang merupakan syiar agama, satu ibadah, satu amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan yang disebutkan sebagai dakwah yang sempurna, iaitu yang pertama ialah azan ataupun bang, walaupun menunaikan sembahyang seorang diri. Kita lihat untuk azan ini, untuk melaungkan azan ini, maka ia merupakan satu perkara yang kita perlu ambil berat, kerana mungkin sesetengah keadaan kita terpaksa ataupun kita akan solat di rumah ataupun di pejabat, di tempat-tempat yang lain, di kedai-kedai selain daripada surau dan masjid. Kalau di surau dan masjid ini memanglah bilalnya akan azan, ataupun kalau tidak ada muazzin yang dipanggil muazzin rawatib, muazzin yang dilantik, maka mungkin orang lain akan azan juga. Contoh seperti musolla, tempat-tempat sembahyang, di kedai-kedai, di pasar raya contohnya, akan ada orang yang azan. Kebanyakan tempat lah. Ada juga yang memang terus sembahyang, tapi ada orang yang tahu untuk kepentingan untuk melaungkan azan sebelum sembahyang, walaupun sembahyang seorang diri. Jika sembahyang seorang diri pun tetap sunat untuk melaungkan azan, maka apatah lagi ada berjemaah beberapa orang. Sebab itu pernah disebutkan, dan saya pun pernah sebutkan, apabila ada majlis sekalipun di surau-surau ataupun di masjid, kemudian adanya ceramah ataupun majlis selepas maghrib contohnya, apabila tiba waktu isyak, maka perlulah diambil berat. Setiap kita perlu tahu, perlu faham kepentingan, kelebihan dan juga afdalnya, beratnya sunat muakkad melaungkan azan ini dibuat. Contoh, apabila sampai waktu azan, maka dah kebanyakan tempat kita dah memang syaratkan ataupun kita disiplinkan supaya azan terlebih dahulu, kemudian kalau nak sambung maka boleh sambung pengajian ataupun apa-apa majlis. Kalau tidak pun, maka selepas sahaja habis majlis tu tetap azan juga, walaupun dah berlalu masa, contohnya 10 minit, 15 minit, bahkan setengah jam sekalipun, maka azan isyak itu perlu dilaungkan, hendaklah dilaungkan, diazankan, mungkin secara mungkin dengan buka speaker dalam. Dan isyak ni memang orang maklum lah, kalau kata azan lambat ni di masjid-masjid, mungkin sebab ada program. Tapi seeloknya apabila masuk waktu, maka berhenti seketika apa juga majlis untuk melaungkan sunat, untuk melaungkan azan ini, yang mana ianya sunat dibuat sebelum azan, di mana saja berada. Maka dalam situasi kita sekarang ini yang telah pun mungkin dah berlanjutan selama 1 tahun ini, ada sebahagian kita bukan setiap waktu boleh pergi ke masjid atau ke surau. Bahkan ada yang jarang sangat dah ke masjid, ke surau, bukan kerana tak nak pergi, mungkin kerana susah untuk dapat kesempatan itu. Namun kita berharap sangat agar kembali kepada keadaan seperti biasa, di mana setiap orang Islam boleh pergi, ataupun sebenarnya memang sepatutnya pergi ke, terutama lelaki yang telah aqil balik,
menunaikan solat fardu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi azan itu sangat penting untuk dilakukan. Maka sebenarnya setiap orang Islam, setiap daripada kita perlu belajar, perlu ada ambil masa sekali paling kurang untuk belajar secara talaqi ataupun berdepan dengan mana-mana ustaz, mana-mana orang yang mahir azan, cara untuk melakukan azan dengan betul, maka insya-Allah kita boleh lakukan azan di mana sahaja kita sembahyang. Dengan itu kita akan dapat melakukan satu amalan agama yang sangat besar nilainya. Kemudian yang kedua perkara yang sunat sebelum menunaikan sembahyang ialah iqamah ataupun kita panggil iqamat. Keterangan. Dan iqamat ini memang kita akan kebanyakannya akan lawankanlah. Kita biasa akan paling kurang kita akan iqamat. Yang cuma kita perlu ambil berat, yang mungkin kita lupa ataupun kita tak biasa amalkan ialah lawangan azan tu. Maka selepas ini boleh kita mulakan insya-Allah. Di rumah pun kita lawankan azan apabila masuk waktu sebelum menunaikan sembahyang. Keterangan kedua-dua iaitu azan dan iqamat ini sunat pada sembahyang fardu. Yang kedua, bagi sembahyang sunat yang dituntut padanya berjemaah, hanya dituntut padanya iqamah bila ditunaikan secara berjemaah. Lafaz iqamahnya ialah satu ayat, satu kalimah, satu ayat saja, iaitu as-salatu jami'ah. Pada sembahyang fardu maka iqamah kita ialah iqamah yang penuh lah, iaitu yang sebagaimana yang kita biasa lafazkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, lafaz iqamat untuk setiap kali sembahyang fardu kalimahnya sekali sahaja, melainkan pada Allahu Akbar, iaitu dengan lafaz Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau dalam mazhab lain seperti mazhab Hanafi, maka mereka ulangkan juga kalimah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Baik, tapi untuk sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah seperti solat sunat 2 hari raya, solat sunat gerhana, maka lafaz iqamatnya ataupun lafaz untuk memulakan yang disunatkan sebelum sembahyang itu ialah dengan kalimah ataupun dengan ayat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Jadi ini dua perkara ataupun dua amalan yang disunatkan kita buat sebelum sembahyang. Selain daripada ini, ada beberapa perkara yang sebahagiannya ialah perkara yang kita perlu ambil berat juga, adab ataupun persiapan sebelum kita tunaikan solat. Yang antaranya ialah kita apabila masuk saja waktu sembahyang, maka kita mempersiapkan diri untuk menunaikan sembahyang. Maka kita bersiap awal. Ada sebahagian orang, masya-Allah, sebahagian orang-orang soleh, mereka apabila dilaungkan azan, mereka terus tinggalkan kerja mereka terus tinggalkan apa sahaja mereka lakukan untuk pergi menunaikan solat, untuk bersiap-siap menunaikan solat. Bahkan ada orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bukan hanya apabila diseru untuk menunaikan solat maka terus pergi, bahkan mereka ini menunggu solat, mereka pergi sebelum dipanggil untuk solat. Maka itu adalah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai hamba-Nya. Kita pergi bersiap-siap dengan segala persiapan dari segi pakaian, badan, sebelum bertemu ataupun sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Di antara sunat yang kita perlu tahu dan ambil berat juga ialah antaranya ialah bersugi, membersihkan mulut dengan kayu sugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli salah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak kerana aku takut memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka, pasti aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali waktu solat. Maka di sini ada dua perkara lah. Satu, sunnahnya ialah bersiwak dengan kayu sugi, kayu yang dipanggil namanya kayu arak, iaitu dengan kayu sugi yang sekarang ini kita boleh dapati dengan banyak di kedai-kedai peralatan ibadat dan sebagainya. Dan perkara itu terlalu banyak, kayu sugi itu banyak sungguh khasiatnya kalau dikaji dari segi kesihatan. Kalau tidak pun, maksudnya kalau kita tidak memandang dari segi kesihatan pun, tak perlu kajian sebegitu pun, pasti apabila apa yang dilazimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diambil berat oleh Nabi, maka ia pastilah membawa kepada manfaat dan kejayaan. Bahkan orang-orang bukan Islam pun, ada sebahagian mereka tahu kebaikan yang ada pada miswak itu, maka mereka akan gunakan kayu sugi itu untuk membersihkan mulut. Kemudian yang kedua, jika membersihkan mulut contohnya dengan berus gigi lah, maka pahalanya ialah pahala membersihkan gigi, membersihkan mulut. Namun kayu siwak itu mempunyai kelebihan lain yang khas, yang bukan setakat membersihkan mulut, tetapi lebih besar daripada itu lagi. Dan juga di antara yang lain juga ialah kita menjaga adab-adab sebelum sembahyang, seperti pada pakaian kita pakai pakaian yang bersih, dan pastilah pakaian yang baik, yang sesuai untuk sembahyang. Antaranya menutup kepala. Kita lazimilah, para muslimin, kita lazimilah menutup kepala kita dengan kopiah songkok dan yang setaraf dengannya, paling-paling untuk menunaikan solat. Biasa di luar ni ustaz-ustaz, orang-orang pak haji akan pakai, tapi paling kurang setiap daripada orang Islam kita akan pakai tutup kepala kita untuk sembahyang, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sedikit berkenaan dengan azan dan iqamah. Kalau di rumah, maka orang lelaki lah. Azan ini hanya boleh dibuat oleh orang lelaki sahaja. Dan iqamat pula, wanita juga boleh iqamat jika sesama wanita ataupun seorang diri. Kalau adanya seorang lelaki, seorang perempuan, maka kedua-duanya azan dan iqamat dilakukan oleh orang lelaki. Dan lafaz azan ini, cara untuk azan ini, perlulah kita untuk melaungkan azan ni, kita perlu lapangkan masa untuk belajar sedikit, untuk belajar supaya kita dapat tunaikan, kita dapat melaungkan azan ini dengan cara yang betul di sisi syarak. Di antaranya ialah lafaz azan ini, kalimah-kalimahnya kita perlu sebutkan dengan paling kurang betul dari segi syarak. Bukanlah sampai kita perlu seperti orang Arab yang tepat betul macam mereka sebut, ataupun dari segi perlu nak jadi ada suara macam qori dahulu. Tidak. Kita perlu keluarkan suara sedikit, kemudian dilafazkan dengan cara tartil. Tartil ni maksudnya perlahan-perlahan lah. Dan tartil itu, apabila kita menyebut kalimah-kalimah azan, maka ada cara dan juga kaifiatnya. Di antaranya ialah ketika lafaz yang pertama, iaitu lafaz Allahu Akbar, maka kita akan sebutkan dengan tartil, iaitu dengan
ada mad, ada panjang pada ketika menyebutkan kalimah Allah, iaitu dengan cara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar yang di belakang tu pendek. Kemudian Allah tu A pun pendek. Allahu Akbar. Yang panjangnya selepas A, iaitu dengan yang cara yang betul beginilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin yang berlaku kepada kita atau sebahagian kita ketika azan, mungkin kalimah Allah yang pertama tu agak pendek semasa azan. Maka itu tidak memadai untuk dinamakan sebagai tertil. Perlu panjang sedikit. Contoh yang tak panjang begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di situ yang kalimah lafaz Allah yang kedua panjang, yang pertama tak panjang. Jadi dalam azan ni kena tertil, kena panjang sedikit. Kalau untuk iqamat, ya betul. Iqamat ini dilaungkan dengan cara yang cepat, darsh, ataupun dipanggil tadrish, iaitu dengan cepat. Kadang-kadang iqamat tidak mengapa begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek. Tapi untuk azan, kedua-duanya perlu panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian pada dua kalimah syahadah. Selepas azan itu adanya bacaan yang dipanggil sebagai tarji', iaitu kita melafazkan dahulu secara perlahan dua kalimah syahadah ini dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru dilaungkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika kemudian tarji' itu yang ulang kalimah ataupun sebut, lafazkan dahulu kalimah secara perlahan tu hanya ada pada asyhadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada pada kalimah-kalimah yang sebelum itu seperti hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah, termasuk lafaz takbir Allahu Akbar. Baik. Kemudian pada menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, kita perlu berlatih betulkan sebutan, terutamanya yang kalau untuk lidah Melayu kita ni, kita kena praktis sikit. Seperti huruf ha pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kalimah lafaz nama Nabi Muhammad, ha itu ialah ha pedas. Jadi kita berlatih keluarkan angin sedikit. Kemudian di hujung dua kalimah syahadah adanya ha ataupun yang dipanggil ta marbutah. Ha adanya huruf ha pada lafaz jalalah, lafaz Allah. Maka ha itu makhrajnya di kalau pada tempat keluarnya itu di atas dada sedikit. Pada halqum ini yang paling bawah, atas sedikit pada dada. Ha. Maka kita perlu keluarkan ha tu. Contohnya asyhadu an la ilaha illallah. Ha tu perlu keluar. Kalau mati saja, contoh asyhadu an la ilaha illallah, maka ha tu tak keluar dan sebutan kita ataupun lafaz kita ini akan menjadi tidak tepat, akan salah.
Maka kita cuba berlatih untuk keluarkan tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga pada kalimah hayya 'alas salah, keluarkan ha tu. Kalau dilafazkan begini, hayya 'alas salah, tak keluar ha, makna ni pun akan jadi lari, tak keluar makna solat dah, makna lain. Dan kemudian pada hayya 'alal falah, keluarkan makhraj huruf ha, ha pedas. Hayya 'alal falah. Itu kena berlatih ataupun praktis sikit lah. Sebab kita, makhraj kita ni, sebutan bahasa Melayu kita ni mungkin tak ada ha. Semuanya ha biasa je. Tak keluar pula ha tu, kita pun tak sebut begitu. Jadi kita lapangkan masa, ambil masa untuk belajar dan juga berlatih, semak, talaqi, supaya kita tak terkecuali daripada di kalangan orang-orang yang melaungkan azan. Kita dapat juga walaupun tak sama banyaklah dengan Bilal surau ataupun Bilal masjid. Kalau Bilal masjid pun yang bertugas pun mungkin ada jadual. Sebahagian tu Bilal surau yang sukarela contohnya. Mereka ini lebih banyak lagi waktu melaungkan azan. Mudah-mudahan tergolong di kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala sebagai muazzin di padang mahsyar nanti, di mana mereka ini ialah orang-orang yang tengkuknya panjang. Kata kiasan lah, sama ada kata kiasan lah menunjukkan kemuliaan ataupun menunjukkan orang-orang akan nampak mereka ini dimuliakan dengan kelebihan mereka dengan sebab mereka melaungkan azan di dunia dahulu. Atwalun nasi yaumal qiyamah, leher panjang, tengkuk panjang. Dan juga setiap kali azan ini dilaungkan, suara yang sampai sejauh mana azan dilaungkan, maka suara yang sampai itu sama ada didengari oleh makhluk seperti manusia ataupun seperti batuan yang kita nampak mati. Namun begitu di sisi Allah Subhanahu Taala, mereka itu diberikan ataupun mereka diberikan kemampuan untuk mendoakan rahmat keampunan untuk orang-orang yang melaungkan azan. Sama juga macam dalam bulan puasa, ikan-ikan di lautan mendoakan keampunan untuk orang-orang yang berpuasa. Kita lihat seperti ikan ini hidup sebagai seekor ikan lah, sebagai binatang haiwan. Namun begitu mereka ada hubungan dengan Allah Subhanahu Taala, ada hubungan dengan orang-orang Islam, ada hubungan dengan orang-orang beriman, ada hubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan ada sebahagian binatang mereka ini, bunyi suara mereka itu berzikir, mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kemudian iqamat. Iqamat ini alhamdulillah, insya-Allah ramai di kalangan kita dah biasa melaungkan iqamat. Namun begitu kita juga perlu semak supaya sebutan kita itu lepaslah kadar yang betul. Bukanlah seperti Bilal muazzin masjid-masjid laungkan iqamat dengan tartilnya, dengan ada sedikit tarannumnya, tetapi memadai kita melepasi kadar paling minimal lah untuk melaungkan azan dan iqamah. Maka iqamah berbeza dari segi iqamah ini, kita akan lafazkan, kita akan laungkan dengan cepat, tadrij. Cepat itu maksudnya tidak panjang-panjang, tidak lama macam azan lah. Contohnya, ataupun saya akan melaungkan iqamat di sini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Pada lafaz qad qamatis salah, kalau nak pisahkan, maka matikan ia dengan cara yang betul, iaitu
qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kalau sambung qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Baik, InsyaAllah kita akan sambung lagi pada rakaman akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat apa yang kita dapat pelajari, apa yang kita dapat faham, kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.